Okeylah. So kita cerita kali ini alhamdulillah. Saya nak sambung kisah semalam. Kisah semalam. Kisah apa ni? Macam mana puasa dan raya dalam lautan. Kami dulu berpuasa dengan raya dalam operasi. Saya diberi kesempatan oleh takdir Allah. Saya dapat 7 kali. 7 kali berpuasa dan beraya waktu operasi. Jadi seronok sebenarnya. Sebab apabila solat dekat dalam hutan tu, ya Allah, tenang ya hati. Tenang hati. Kita boleh duduk berzikir setenang-tenang hati. Tak ada gangguan. Memang indah. Lepas tu tengah-tengah malam boleh berjalan guna torchlight. Pergi dekat sungai, ambil uduk. Tengah-tengah gelap-gelap ni. Ambil uduk tengah-tengah malam. Kan? Lepas tu hampakan kain sejadah tak ada. Jadi gunakan ponco apa ni, kemah tentera tu lah, hampa dekat tanah hutan tu, solat. Tengah-tengah malam gelap-gelap gelita. Memang best. Memang best. Jadi apa yang kamu tengah rasa sekarang ni waktu PKP ni, lebih kurang sikit-sikit lah. Sikit-sikit lah macam saya operasi. Tak percaya kamu tengok. Di tengah-tengah malam kamu boleh tenang, kan? Gelap-gelap. Boleh solat. Kan, solat lah, berzikir lah. Memang best. Memang best. Memang best. Okey, kami dulu dalam hutan, saya cerita satu kisah lah. Salah satu daripada 7 kali saya puasa dan raya dalam hutan tu. Saya cerita yang satu ni. Okey, waktu tu saya masih bujang lagi. Umur pun baru 22 tahun. Waktu tu. Jadi kisah ni waktu saya op gubir. Op gubir. Dan jadi kami ni, saya masuk ke dalam op gubir selepas dah ambil alih apa semua, kena buat pikul lah, pack berat 14 hari makanan macam tu lah makanan. Makanan dengan pakaian, beg tinggi tu. Kan? Pikul jalan bawa senjata, bawa peluru, bawa bom, kan? Masuklah operasi. Bila dah habis bila dah nak masuk bulan puasa tu, patah balik kami pusing balik sehingga ke point di mana ration kami akan sampai. Tempat helikopter datang untuk hantar makanan kat tengah-tengah hutan. Kan? Jadi waktu tu kami pun buat surau. Kami dah nak masuk Ramadan. Sama tak kita kamu sekarang? Kamu tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi surau sekarang ni. Tetapi kamu boleh buat surau kamu sendiri di rumah kamu. Sama je. Jadi saya dulu, kami pun buatlah satu pelatun. Kami tak ramai, tak lebih kurang campur tolak lebih kurang 30 orang aja. Kan? Kami pun carilah buluh banyak-banyak. Buluh, belah, lepas tu buat lantai dia, lepas tu dinding dia kita bubuh daun palas. Alah, anyam sendiri je. Orang lelaki punya anyam, bukannya smart pun. Lepas tu ikat dengan akar rotan, kan? Akar rotan buat dia punya dinding tepi je, setakat dekat pinggang sudahlah, kan? Lepas tu bumbung atas tu bubuh daun palas, buat sendiri je. 3 hari je kami buat surau. 3 hari je. Gotong royong lah buat, ramai-ramai buat. Kenapa kita buat? Sebab kita buat untuk menjadikan tempat tu tempat ibadat pada kita, tempat kita mendapatkan ketenangan. Tak besar pun surau kami buat tu. Lebih kurang kalau panjang lebih kurang 5 depa, lebar lebih kurang 3 depa. Tak besar pun. Tak besar pun. Lepas tu, sambil-sambil tu, kami buatlah dapur tempat nak makan ni sama je. Dapur lebih kurang 1 depa je. Kan? Dapur asalkan tak ada daun nipah, nipah pula dah, daun palas, daun rembia, kita bubuh lah atas ni. Kita buat sendiri macam orang zaman dulu tu. Buat dalam hutan. Kan? Lepas tu buatlah kerusi, meja panjang, buat sendiri dalam hutan.
Ni apa soalan, lemang ada buat tak tuan? Itu dekat nak raya dah tentulah kita buat. Kan susah pun buat sendiri. Tapi walaupun dah tengah buat tu semua tu, kan? Yang kena ronda tetap kena ronda. Yang kena ronda tetap kena ronda. Ronda lah. Ronda pergi tengok kawasan, tengok apa semua sampai ke sempadan apa semua ni. Duduk dalam hutan lah. Kan? So yang lain tu macam biasalah. Lepas tu masuklah pada Ramadan. Nak cerita kat korang Ramadan yang kali pertama saya rasa Ramadan yang sedih pada diri saya adalah ketika saya kat New Zealand. Waktu tu yalah bayanglah kita ni satu je anak Malaysia yang ada kat sana. Lepas tu adalah kadet Brunei 2 orang, lepas tu yang lain semua Mak Saleh lah apa semua ni. Kan? Tengah gali kubu, berpuasa, gali kubu. Ingat lagi waktu tu. Itu kat luar negara lah. Tapi operasi pertama saya berpuasa dan raya kat situ, kat dalam hutan Op Gubeh tu, kat utara Kedah. Kat dekat dengan sepadan Siam. Kan? Kat tengah-tengah hutan tu, betul-betul tengah hutan. Buka radio pun, cari radio pun tak ada. Bayangkan, radio pun tak ada. Kalau kita cari AM, FM, tak jumpa. Tak ada. Okey, tu cerita dia. Jadi kami punya lepas 3 hari tu dah siap lah. Lepas tu masuklah Ramadan. Kan? Ni orang tanya ni, kijang golek ada tak? Kami ada lah. Bukan memburu, kita tahan perangkap. Kan? Kijang, pelanduk, napuh, landak. Itu semua sedap-sedap tu. Sedap-sedap. Okey. Jadi yang pergi tangkap ikan lah. Kan? Tangkap ikan bukannya ada ni kan, guna pancing ya. Antara guna pancing ataupun pergi menyelam guna anak panah ikan tu. Kami ikat getah basikal tu kita bawa, kita buat macam panah tu, menyelam, nampak ikan, tembak. Tu dia. Kan? Nabuh tu apa? Bukan nabuh, napuh. Daging paling best, daging apa? Pada saya suka daging kijang. Sebab daging kijang tu dia memanglah ada bau-bau sikit kan. Tapi tu yang sedap. Satu lagi landak raya. Landak raya. Macam ni rasa dia. Kan? Sedap landak. Yalah takkanlah kami ni, korang duduk berkemping, buat hiking semua 1-2 hari, bolehlah makan ration askar, seronok. Kami operasi 2 bulan. 3 bulan operasi dalam hutan. Kan? 2 bulan, 3 bulan dalam hutan. Takkan kita nak makan rationnya hari-hari. Kan? Pening balik macam korang lah. Makan Maggi 1 hari, 2 hari okey lah. Cuba makan Maggi hari-hari. Kan? Makan lauk ayam hari-hari pun kita tak nak. Jadi kami pun ubah-ubahlah selera. Jadi samalah keadaan kita sekarang PKP pun sama juga. Kan? Ada masa kita teringin nak makan tu, ada masa kita teringin nak makan ni, sama je. Kan? Cuma kreativiti kita tu kena bijak sikit lah. Okay? Okey lah cerita dia. Masuklah kali pertama. Sahur kami dalam hutan. Sedih cerita dia. Kami bangun sahur 4 pagi. Ni puasa kali pertama ni. Sahur, bangun, minum air teh-o, cicah dengan biskut. Itu je. Air apa? Itulah sahur. Itulah kami sahur dulu. Air teh-o pun, cicah dengan biskut. Itulah sahur. Dapat 2 keping pun sudahlah. Lepas tu bila waktu puasa tu, macam biasalah. Kan, kejar je lah macam biasa. Apa yang kami buat dulu, kami kumpulkan ration tau. Kami kumpulkan ration. Kami kumpulkan ration, lepas tu kita bagi-bagi ke lah. Yang ni makan malam, yang ni buka puasa, yang ni sahur, yang ni tok moreh. Kan?
waktu malam pertama Ramadan kami buat tarawih, lepas tu besok tu puasa macam ni lah. Malam ni malam pertama Ramadan. Lepas tu besok tu kami puasa macam biasa. Buka puasa pun dengan mudah-mudah sajalah. Simple-simple. Dalam askar dia macam tu je. Yang penting kami buka puasa dalam lautan, kami makan nasi dengan kuah je banyak. Lauk tak banyak, dalam hutan lauk tak banyak. Jadi lauk tu ambil sejemput 2 je. Jadi kita makan je lah. Kita makan je. Macam tu. Lepas tu, apa ni soalan? Ada askar ponteng puasa tak tuan? Nak ponteng puasa dalam hutan? Ponteng lah puasa. Nak makan apa? Makan kayu tu. Siapa nak masak? Kan? Makanlah kayu, makanlah batu. Mana ada orang nak ponteng? Tak ada ponteng je. Sama lah sekarang ni pun. Apabila kita dalam keadaan PKP ni, Alhamdulillah. Geng plastik hitam tak boleh nak buat kerja. Geng itu tak boleh nak buat kerja. Susah sikit lah. Bukan tak boleh, boleh. Tapi susah lah nak buat. Betul tak? Sekarang ni. Kalau tidak, banyaklah kedai buka. Bagus PKP ni. Contoh lauk dalam hutan tuan. Contoh lauk ala kadang-kadang kari ayam. Kari ayam yang paket. Yang askar bagi tu. Kan? Kami banyak. Kari tu, kami tambah air. Bagi banyak. Bagi banyak kuah dia. Kesian kan? Jadi nasi tu kita kadang-kadang kalau kita dapat tepung, kita buatlah kuih cucuk sikit kan. Tapi minyak tu nak kena jimat. Sebab kami bukan macam kat rumah jimat minyak banyak kan. Ni minyak sikit, ada minyak sikit. Kita kena pandai-pandai lah, adjust. Itu saya cerita semalam tu. Buat kek dengan roti anjing. Roti anjing belah biskut askar tu yang kerah tu. Biskut askar tu, kami tumbuk. Biskut askar yang kerah tu kan. Macam kami panggil biskut anjing. Tumbuk. Lepas tu ambil tepung, susu tepung yang paket yang kami punya askar dapat tu. Lepas tu bubuh gula sikit. Lepas tu kita kukus. Kita kukus. Bukan ada tong gas dalam hutan kan. Semua dapur kayu. Semua kita ambil kayu-kayu macam zaman dulu orang duduk. Itulah dia. Aduh. Masuklah Ramadan yang ketiga. Waktu Ramadan yang ketiga tu yang saya cerita tentang yang ada jin Islam datang berterawih dengan kami tu. Yang saya cerita dah kan. Kisah dia ringkas lah, secara ringkas. Kisah dia waktu saya jadi imam. Bilal saya, sajan saya kan. Ration tu berapa kali dia hantar banyak operasi? Dia hantar 2 minggu sekali, 3 minggu sekali baru dapat ration. Yang sedihnya dalam hutan ni, kita nak minum air ais. Mana ada ais? Betul tak? So operasi 2 bulan, 3 bulan pun kita minum air panas lah manjang. Tak jumpa air ais. Faham tak? Tak jumpa air ais. Jadi bila kadang-kadang ration sampai dengan helikopter ataupun dengan bot ke apa sampai kat situ, bila kita buka kadang-kadang ada ikan. Ada ikan segar kan. Jadi ais yang ada kat ikan segar tu kita basuh cepat-cepat. Yang tu lah nak rasa ais pun. Askar tu. Askar macam tu lah hidup ya. Okey, so kisahnya waktu saya Ramadan yang ketiga, saya jadi imam, sajan saya jadi Bilal. Kami kan, saya cerita tadi, surau tak besar pun. So, belakang saya ni ada lebih kurang 8, lebih kurang 10 orang lah. Lebih kurang 10 orang anak buah saya. Nak sembang tarawih ni, habis-habis Malaysia. Macam biasalah. Solat. As-salatu tarawih rahimakumullah. Ya, boleh bayang tak surau tu dibuat daripada buluh. Lantai dia dengan dia punya tiang dia daripada buluh, lepas tu bumbung daripada atap-atap nipah. Kecil je, tak besar apa. 3 depa, 5 depa. Kecil je. Kan? Lepas tu saya solatlah kan. Waktu saya solat tu ingat saya masuk rakaat pertama tarawih, saya buat Allahu Akbar. Saya baru baca Fatihah je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Saya baru baca macam tu je. Tiba-tiba dengar kat belakang. Lantai kami tu kena pijak. Gruk. Kena pijak. Macam ramai orang. Tapi saya dalam hati saya ada ingatkan, ini mesti anak-anak buah lambat masuk tarawih kot. Kan? Saya teruskan je lah. Kan? Lepas tu, yang saya, ni rakaat pertama tarawih ni. Lepas tu, saya baca, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kat belakang. Amin. Nah. Amin tu macam 50 orang. Bergema, meramang bulu rumah saya. Saya jadi imam tu. Meramang bulu rumah saya. Ramai ya. Kan? Sedangkan belakang ni 8 orang je. Ingat saya buat habis sembahyang isyak. Lepas tu saya teruskan je lah. Saya teruskan sampai bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu saya pun cakap lah. Saya dah habis kan? Yang saya punya sajan cakap. Kan? Fadlam minallahi wa ni'mah. Tapi senyap. Saya kata, pasal apa semua senyap ni? Saya pun tulis lah belakang. Saya tulis belakang. Saya tengok anak-anak buah saya semua pakat tulis ke belakang. Ke belakang sana. Saya tanya, korang cari apa? Lepas tu diorang kata, Tuan dengar tu. Tadi bunyi macam ramai. Lepas tu saya kata senang. Biarlah benda baik. Kan? Betul juga benda baik je lah. Kalau benda tak baik buat apa? Kan? Saya pun teruskan je lah. Jom dah kita semayang terus. Kami pun habiskan. 8 rakaat kami habiskan. Tarawih dekat surau kami buat tu. Kami habiskan. Waktu habis salam, kami nak semayang witir. As-salatu witri rahimakumullah. Salatu la ilaha illallah. Waktu tu, dengar dia keluar balik. Guru, keluar. Saya pun, biarlah. Buat tak tahulah. Kan? Lepas tu, habis tu, habis semaya witir, dah berdoa apa semua tu, kami pun pergilah dekat meja makan ni, ambil lah pelita yang kami dekat masjid tu, dekat surau kami tu, letaklah atas meja makan. Kan? Kami pun buat tak tahulah. Kan? Diam. Semuanya diam. Makan moreh. Moreh apa? Air kopi O je. Minum kopi O. Tu moreh lah tu. Kopi O saja. Habis kopi O. Semua senyap, sepatah tak bercakap. Lepas tu semua pekat masuk ke bilik, kan? Semua masuk ke bilik, masuk ke kemah masing-masing lah, hemok masing-masing, kita panggil hemok lah askar ni. Ke hemok masing-masing, ponco masing-masing, kan? Lepas tu saya pun tidur lah. Ni surau, saya punya hemok dekat sebelah sini, tepi surau je. Sebelah saya pula juru radio saya main juru radio, kan? Juru radio tentera, kan? Sebelah saya. Saya sini, ni surau. Surau yang kami buat dengan lepas tu, saya tengah tidur lah. Saya tidur. Lepas tu, dalam pukul 1:30 ke 2 tu, saya punya ni kejut. Tuan, bangun tuan. Tuan, bangun tuan. Saya tengok juru radio saya betul-betul tepi saya ni, dengan torchlight dia kan. Ada apa? Saya ingat yang nama dia Lan. Ada apa Lan? Tuan, dengar tuan. Ada orang baca Quran dekat surau kita. Saya pun, baru bangun tidur pun. Saya dengar, sebab surau sebelah tepi saya je, 10 meter dari saya je. Saya dengar, betul lah ada orang baca Quran dekat surau kami tu. Saya kata, mai sini torchlight. Saya ambil torchlight lah, saya suluh lah. Memang tak ada orang. Cuma dengar suara orang baca Quran je lah, kan. Sedap suara dia baca Quran, sedap. Lepas tu, yelah, saya pun cakap, tak apalah, tidurlah kita, biarlah dia. Saya pun tidur lah. Tapi nak tidur apa dah kita duduk dengar. Saya duduk baring kepala dalam gelap-gelap tu, saya diam. Sampai dia baca sadaqallahul azim. Lepas tu dia bisik. Saya dengar dia bisik ke telinga saya. Boleh saya jumpa? Yang tu saya dah kisahlah. Dekat saya dah kisahkan dekat dalam tu, kan. Itulah dia. Macam itulah. Dia dalam apabila masuk bulan Ramadan ni, kan. Kita manusia berpuasa, dan buat ibadat, sama juga jin Islam, kan, pun berpuasa, mereka pun beribadat, sama je.
Kan? Sama saja. Sama aja. Kerana Allah pun dah kata dah dalam Quran, sesungguhnya aku ciptakan jin dan manusia ini untuk beribadat kepadaku. Kan? Allah kata dalam Quran kan? Jadi sama saja. Hukum mereka pun sama. Manusia dan jin sama aja. Hang buat salah, hang buat ni. Hang masuk Islam, ni. Ikutlah apa yang terbaik. Kan? Begitulah ceritanya. Sama aja. Aduh, tu kisah-kisah itulah. Jadi kami pun ni, lepas tu okey, kisah yang paling saya ingat satunya waktu kita dah berpuasa lepas minggu 2 minggu tu kan. Helikopter datang. Atau bot pun datang kan untuk hantar ration. Nak tambah ration kita dah habis. Kan? Habis. Kan? Waktu tu yang paling best. Sebab waktu tu dapat apa tau? Saya bujang. Umur pun 22 waktu tu. Jadi saya punya anggota-anggota tentera saya ni semua tua daripada saya. Saya yang paling muda. Kan? Okey. Dapat makanan. Selain daripada makanan pada kami tak apa penting. Kan? Yang pentingnya apa tau? Surat. Surat daripada keluarga. Surat daripada isteri, daripada kad raya waktu tu, betul? Tapi lepas yang syoknya, lepas helikopter dah terbang balik, lepas tu bot pun semua dah balik dah kan. Yang bestnya apa ni? Aduh. Yang bestnya, korang tahu tak zaman dulu kad raya tau, kad raya. Kad raya tu datang daripada camp. Isteri-isteri tentera, lepas tu tunang ke siapa ke, akan hantar surat kepada camp. Jadi mereka akan kumpulkan, lepas tu naik dengan truk akan hantar ke satu tempat, lepas tu helikopter akan ambil, bawa ke tengah hutan tu, bagi. Tapi dapat dalam 2 minggu sekali, kadang-kadang sebulan sekali pun dapat. Okay. Aduh. Yang bestnya apa tau? Apabila saya tengok sarjan saya, misai melintang, dia punya kulit berparut kan. Dah tua-tua dah, kepala pun botak setengah dah kan. Dapat surat, dapat kad raya daripada isteri, daripada anak. Pergi kat pokok sana, diam-diam sorang-sorang, duduk belakang pokok ni. Baca. Meleleh mata. Betul. Meleleh mata. Kan? Sagi saya tengok kopral saya pula, pergi kat pokok sebelah sana, duduk belakang pokok. Buka surat, baca, sedih je. Kehadapan kekandaku yang berada dalam operasi. Adinda berada. Memang sedih. Kadang-kadang kita tengok orang tua-tua ni kan, betul. Tapi itulah romantik. Zaman dulu ni romantik. Saya tak dapat apalah. Kat situ pengajaran saya ambil. Waktu tu saya ada girlfriend. Bukan satu girlfriend, beberapa girlfriend. Orang yang muda. Waktu tu umur 20, 21. Saya ada girlfriend. Seorang girlfriend pun tak hantar surat kat saya. Abang dalam hutan. Abang masuk hutan, pergi mampuslah kat abang. Tak guna punya semua girlfriend. Faham tak? Sebab tu jangan percaya sangat pada orang bercinta ni. Faham? Kau punya boyfriend, kau punya girlfriend tu, kau jangan percaya. Saya punya pengalaman, saya dah tahu dah. Bohong je semua tu. Kan? Nama je bercinta. Bercintalah, sayang kat abang lah, rindu kat abang lah. Abang masuk operasi, pergi mampus dengan abang. Kan? Betul. Tak adalah nak tulis surat bagi semangat. Betul. Seumur hidup saya seorang je pernah hantar makanan, biskut. Dia buat kek. Buat kek. Dia buat kek, kek biskut Mary tu. Kepada saya. Seumur hidup saya 17 kali operasi. Seorang je perempuan pernah hantar. Tu isteri saya sekarang. Waktu tu kami baru bercinta. Itu pun sorok-sorok dia hantar. Korang tahu tak? Saya punya banyak girlfriend sekok pun tak hantar. Lepek je. Sebab itulah tak payahlah nak percaya lah. Girlfriend konon cinta-cinta tak payahlah. Pembohong semua tu. Kan? Depan mata sayang, jauh daripada mata mampu pergi kat abang. Betul. Betul. Kan?
Tapi itulah. Tapi ini saya nak nasihat kepada bini-bini tentera. Seorang lagi saya nak pesan. Korang dah tahu, kamu ni isteri-isteri tentera, dengar betul-betul. Kamu tahu bahawa suami kamu sedang dalam operasi. Dalam keadaan tekanan. Dalam keadaan serba kekurangan. Dalam keadaan susah. Faham tak? Lepas tu korang pergi hantar surat. Sanggup tu. Hantar surat. Bagi tahu abang gini, mengadu masalah lah. Minta cerai lah, apalah. Gila gang. Surat tu sampai dekat dia dekat tengah hutan. Kamu boleh bayang. Dia tengah-tengah hutan baca. Ya Allah, sedihnya. Betul. Meleleh mata. Hilang semangatnya nak buat kerja. Ini saya nak pesan sikit. Kepada tunang-tunang tentera, kepada isteri-isteri tentera, jangan buat perangai macam tu. Kalau kamu punya tunang atau kamu punya suami tengah operasi, kamu bagi semangat pada dia. Walaupun kamu ada banyak masalah dengan kamu punya tu. Bagi elok-elok. Faham tak? Okay, faham tak? Okay. Jadi kisah-kisah dulu. Yang bestnya apa tau? Saya tengok ada seorang kopra saya ni. Seorang kopra saya ni. Dia dapat kad raya. Dia dapat kad raya lah. Habis kau macam ni lah kad raya. Kad raya. Besar kad raya tu. Besar kad raya tu. Lepas tu bila buka kad raya tu, ada bunyi tak? Tenene, tenene, tenene. Oh, dia tutup. Lepas tu buka balik. Tenene, tenene, tenene. Itu tahu tak? Korang tahu tak? Kad raya yang korang hantar dalam hutan tu, dia buka sampai habis bateri tak? Tenene, tenene. Tiap-tiap hari aku dengar benda aku tu. Lepas tu dia tutup. Lepas tu dia rindu, dia buka balik. Tenene, tenene. Aduh, mampus. Tapi itulah kenangan-kenangan manis dia. Faham tak? Kad raya waktu tu. Saya satu keping surat tak pernah dapat, satu kad raya pun tak dapat. Saya tahulah saya tak handsome, hitam, gelap. Kan? Buat macam mana? Tak ada orang nak. Okay, sampailah waktu kami solat hari raya. Waktu solat hari raya tu kami buatlah. Kan? Aduh. Nak bagi tahu kat korang ni. Kad raya yang korang hantar sampai masuk ke dalam tempat operasi hutan semua dengan surat-surat tu, korang tahu kami askar-askar buat apa? Dia letak dalam plastik elok-elok tau, plastik makanan dia letak elok-elok, dia tutup, dia buka baju, dia letak dekat dada ni. Letak dalam dada, dalam baju ke tak? Punya romantik askar ni. Dia simpan. Satgi bawa tu dia tengah peluh, tengah penat dia ambil, dia buka plastik tu dia buka. Tak nak bagi basah, tak nak bagi kena hujan, dia ambil, dia buka balik, baca balik surat. Wah, dalam hutan bukan ada surat khabar, bukan ada TV, bukan ada apa, itulah dia. Kalau kau hantar cerita Blue lah dia baca setiap hari. Tapi kalau kau hantar kata-kata semangat, dia akan semangat lah hari-hari, faham tak? So kena ingatlah benda-benda macam tu, faham? So masuklah sampai hari raya cukup sedih cakap tu terang. Hari raya dalam hutan, insya-Allah kamu akan rasa macam mana kami rasa. Kamu akan rasa raya kali ni. Okay? Jadi anak-anak buah saya buatkan tongkat. Buatkan tongkat lah. Buat tongkat untuk ni. Untuk bagi khutbah raya. Khutbah raya, kan? Kami guna radio set. Halo kosong di sini 31 kan teh? Halo kosong di sini 31. Kirim kirim khutbah raya dah. Lepas tu dia orang hantarlah. Yang ni salin lah kat raya. Khutbah raya tu. Jadi saya punya anak-anak buah ni buat tongkat ni. Gaya tongkat saya berukir ni, berukir. Tahu tongkat saya dia buat dia apa? Tongkat saya untuk khutbah hari raya untuk apa? Tongkat Ali, yup. Tongkat Ali yang besar tu ukir. Siap ukir lagi. Tongkat Ali pegang. Tok Imam Masjid Negara pun tak dapat. Saya guna tongkat imam tu. Khutbah raya. Khutbah raya tu tongkat Ali saya pakai. Besar apa tu? Ittaqullah. Kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Khutbah raya lah dulu. Adalah. Saya pun baca. Yang paling bestnya, waktu saya bagi khutbah raya tu, kan? Kami dalam tu berapa orang saja.
khutbah raya tu, saya jadi imam, saya punya anak-anak buah duduk kat bawah tu tunduk je. Askar hebat tak hebat meleleh mata. Betul. Dia meleleh mata. Tapi kami simpan. Dalam hati ni simpan. Siapa tak sedih? Korang dengar lagu raya pun dah sedih. Kami dagu raya pun tak dengar. Bayang lah. Lagu raya pun kami tak dengar. Nak dengar apa? Tu lepas-lepas khutbah tu yang paling best. Paling best. Ya, lepas-lepas tu, solat raya, lepas tu khutbah raya, paling best sekali nak tahu apa dia? Kami akan duduk bulatan, kami akan angkat tangan doa, ya minta pada Allah perlindungan kepada tanah air kami yang tercinta. Kami minta, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya pengorbanan kami ini demi agamamu, ya Allah, demi menjaga tanah airmu yang telah kau amanahkan pada kami ini, ya Allah. Memang meleleh mata waktu tu. Meleleh mata. Lepas tu kami takbir raya lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kami takbir di lautan. Dengan lelehan air mata. Kami memang rindu pada isteri, pada anak, pada mak, pada ayah. Memang kami rindu. Tapi sebenarnya kami lebih rindu kepada ni, bumi yang kami sedang pijak ni. Faham? Sebab tu bila kami operasi, askar bila operasi, dia betul-betul ikhlas hati. Sebab tu kamu tengok bila dia balik selepas daripada hari raya, dia bukan peduli, askar takkan peduli baju raya ke, kasut raya ke, dia tak peduli benda tu. Dia lebih pentingkan kasih sayang. Mana isteri aku, mana anak aku, mana mak ayah aku. Mana rakyat aku. Manakah orang yang aku sanggup berkorban diri aku ni, kan, demi mereka. Sebab tu askar cukup sedih tau. Apabila rakyat tak dengar cakap mereka, apabila rakyat rakyat kutuk askar. Askar ni dia terasa sangat sebab dia tahu dia berkorban ni untuk siapa, kan? Bukan sebab kerja dah, bukan sebab kerja. Itulah dia. Memang lain. Sebab tu bila kami balik daripada operasi, lepas daripada hari raya kami balik, memang kami tak peduli orang nak ajak kuih raya ke apa. Kami tak kisah benda tu. Benda tu kami tak peduli pun. Kami lebih penting kan. Sebab tu bila askar balik pada operasi, kita tengok, orang masih kutuk-kutuk askar. Orang masih pandang rendah lagi. Orang masih lagi bergaduh sesama sendiri. Orang politik masih berebut berkuasa. Kan? Betul. Askar ni, hati mereka ni akan hancur dalam hati. Dia perhati, dia sedih. Sebab mereka ni jadi pagar. Tentera ni, kamilah pagar. Kami tutup supaya yang luar tak masuk. Kan? Kami tutup. Kalau tak ada pagar ni, dalam ni hancur semua. Itulah dia. Macam-macam lah kan, macam-macam. So, banyak kali lah. So, saya berpeluang operasi dan raya di dalam, saya berpulang puasa dan raya dalam operasi 7 kali. Ada yang operasi kat pulau, ada operasi dekat tepi pesisir pantai, ada operasi kat hutan. Yang saya cerita tadi tu tentang operasi hutan. So macam-macam lah ya. Doa ya. Dulu ada rancangan ucapan hari raya di radio. Tapi saya nak bagi tahu kat korang yang kebanyakan ucapan-ucapan hari raya tu yang dekat TV apa semua tu, itu bukan orang sedang beroperasi kat tengah-tengah hutan tu. Tak ada. Itu dekat pinggir-pinggir hutan, itu yang tempat yang wartawan boleh datang. Tempat yang orang dalam-dalam tu wartawan tak pernah sampai. Wartawan tak sampai. Jadi wartawan tak tahu. Kan? Jadi sebenarnya kami dalam hutan, kami tidak sengsara,
Kami berpuasa dalam keadaan aman, damai, kan? Tapi kalau kamu nak tengok macam saya cerita tadi, kami sahur pun dengan air teh O dengan biskut, kan? More malam pun hanya kopi O kosong, kan? Buka puasa pun dengan nasi putih, dalam mestin tu nasi putih, lepas tu ambil kuah. Kuah tu banyak sikit. Nasi dengan kuah je. Macam itulah dia. Okay? Alhamdulillah. Itulah cerita dia. Dah berapa minit dah ni? Cuba tengok jap. Berapa minit dah kita sembang ni? Minum air dulu. Tolong jawab jap berapa minit dah? Soalan. Habis operasi surau tu dirobohkan tak? Waktu saya habis operasi, saya serahkan operasi tu pada orang lain. Yang saya dengar cerita, surau tu tak digunakan. Sayang kan? Tempat tu jadi store tempat simpanan makanan nak surau tu. Surau tu jahanam macam tu je. Sayang sayang. Sedangkan surau tu jin-jin Islam yang ada kat keliling tu pun berkenan. Ada kampung kat kawasan tu. Saya pun tak tahu kan.